Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, malam ni malam kisah seram subscriber, tapi sebelum tu aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Korang boleh cari the segment podcast. Macam aku cakap tadi, malam ni malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. So, macam aku cakapkan tadi, kita ni sekarang tengah buat malam podcast, kisah seram subscriber, dan kali ni aku menjemput lagi sekali someone yang pernah berkongsi kisah dengan the segment sebelum ni, berceritakan tentang The Hungry Ghost kalau korang ingat, okay? Dan dia berada dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak suara dia syahdu je malam ni kan. Kan? Apa khabar Kak Far? Baik, Alhamdulillah. Okay, so basically Kak Far, kita dah pernah buat episod 1 dengan Kak Far, okay, and kita pun baca komen. Tapi macam biasalah, ada some certain komen cakap macam Kak Far ni macam cakap terlalu laju. Tapi for me, saya totally faham sebabkan most of the Singaporean memang cakap macam peluru sikit. Betul ke? Betul. So hari ni Kak Far nak cakap laju ke nak cakap let cici suara macam tu? Aku memang macam gini berbual. Okay Kak Far, hari ni ada berapa biasalah kan. So Kak Far, hari ni ada berapa banyak cerita yang Kak Far nak share dengan kita hari ni? Okay, total ada 5, tapi semua short stories lah. Oh, total ada 5 Ini macam kena bayar tiket wayang kalau nak tengok cerita 1.5 jam, 2 jam macam ni kan. Tak adalah sampai banyak gitu. Dia short je. Short and simple. Short and simple. Tapi sebelum kita start cerita Kak Far, hari tu saya ada, basically the segment pernah hantar satu package dekat Kak Far itu tadi. So macam mana Kak Far, okey ke package tu? Alhamdulillah. Sedap. Sedap ke? Sedap ke ayam goreng tu? Sedap. Guys, aku bukan hantar ayam goreng pergi ke Singapore bukan. Aku just hantar satu paket ataupun 2 paket of tepung salut ayam tu kan. Sebab dia kata kat Singapore tak jual. Jadi kita sebagai orang Malaysia kan, dengan penuh budi bahasa, kita pun hantarlah kan. Terima kasih banyak-banyak. Kan. So hopefully Kak Far, you and family enjoy the food kan. Benda tu sedap. Kalau tak sedap jangan beritahu saya, tapi kalau sedap beritahu lah kan. Memang sedap lah. Sampai licin pinggan aku. Kan. Tapi masa yang Kak Far cuba tu, yang apa, perisa original ke perisa pedas? Yang pedas. Yang pedas. So ada apa-apa kejadian yang berlaku tak bila kau tengah nak prepare makanan yang bersalut tepung pedas ni? Satu rumah bersin sampai sakit mata. Satu rumah bersin sampai sakit mata Biasalah kata benda pedas. Pedih. Okey Kak Far, tanpa membuang masa, jom Kak Far kita mulakan dengan cerita Kak Far yang pertama. Okey. Okey, yang satu ni story, cerita ni bulan hantu juga. Tahun ni masa ni cerita ni tahun 2006 kot. Aku pun lupa. 2006 sorry. Masa tu aku pun balik kerja malam. Balik dalam pukul 1 lebih lah lepas shift petang. Jadi aku naik bas tu, aku turun dekat belakang blok aku lah. Bas tu memang dia daripada Orchard tu, dia memang turun dekat belakang blok aku. So basically lepas aku turun,
Aku nak kena jalan a bit, about dalam 2 blok ke dalam lah, baru sampai rumah aku lah. Right. Jadi aku baru lepas daripada multi-story car park. Masa tu tengah hungry ghost jugalah. Okay, like you all know, baru habis juga semalam kan. Jadi jadi masa tu aku rasa lagi berapa hari nak habis lah masa tu. So aku tengah jalan dekat multi-story car park ni, dah masuk bawah blok. Kali masa aku dah jejak bawah blok tu, aku tiba-tiba dengar macam ada orang cakap dengan aku tau. Ada suara apik cakap dengan aku bahasa Cina. Kata dia aku faham, nasib baik aku faham bahasa Cina. Dia cakap dengan aku, "Tao jie, bang wo ke ma." Dia cakap itu. Maksud dia tu, maksud dia adik boleh tolong aku tak, maksud dia. Jadi aku ni pasal masa aku masuk tu aku tak perasan ada orang ke tidak. Jadi aku toleh the whole body pasal aku tahu orang-orang ni kan selalu kan gini kan. Kalau macam ada orang tegur, jangan toleh separuh, mesti nak kena full body. Jadi aku toleh lah ke belakang, tak ada orang. Jadi aku pun dah macam lain macam tau. Aku kena okey tak apalah. Jadi aku jalan lagi balik. Jadi bila aku jalan lagi, aku dengar lagi, "Tau cek, bawa," kata dia. Aku kata, apa sebenarnya apik? Kali aku dah tahu tau tu bukan orang kan, pasal dengar dia punya ni kan. Kali aku terus berhenti, aku cakap balik dalam bahasa Cina. Aku cakap, "Uncle, 我要失去我要回家," aku cakap. Aku cakap jangan kacau aku nak balik, macam itu. Kali bila aku tengah jalan, aku jalan macam biasa kan. Dia tepuk bahu aku lapis. Aduh, Mak main tepuk bahu pula. Dia tepuk bahu. Tapi aku tahu tak ada orang. Apa mana ada orang kat bawah blok. Aku seorang pukul 1 lebih pagi kau. Jadi aku tak toleh, aku buat bodoh. Aku diam lah. Aku baca kursi apa semua. Aku buat bodoh. Aku jalan sampai dekat lift kan. Sekali bila aku nak masuk lift tu, aku rasa lagi sekali tu dia tepuk lagi bahu aku. Aku lagi sekali cakap, "Uncle, aku ya pang wo." Cakap, "Jangan kacau aku lah," aku cakap. Lepas tu aku jalan masuk lift. Sekali bila pintu lift tertutup, aku ternampak ada satu apik kat depan, dekat depan pintu lift ni. Dengan dia punya muka separuh pecah. Aduh, Mak Itu yang aku cakap, nasib baik dia tak ikut aku masuk lift lah tu. Aku terus apa lagi, dah sampai rumah aku tingkat 4, aku lari macam orang gila, ketuk pintu rumah bapak. Nasib baik orang bapak aku belum tidur. Aku ketuk pintu, orang bapak aku dah tahu tau. Ni kalau aku dah ketuk pintu macam orang gila gini kan, mesti dia tahu. Dia buka pintu, bapak aku cakap, apa lagi, masuk, mandi, terus mandi, jangan nak ege-ege, kata bapak aku. Tu je lah, nasib baik dia tak ikut sampai atas dekat depan lift bawah, tangis dekat bawah tu je. Itulah dia siap minta tolong, tak tahan tu kan. Dia minta tolong. Tapi aku tak tahu lah dia minta tolong apa ke apa, aku tak tahu. Pasal aku cuba cakap jangan kacau aku nak balik gitu. Kau tak minta nombor ekor? Tak nak lah, buat apa. Sekarang aku cakap boleh lah, berani lah kan, aku tak kena lagi. Itulah. Tapi Kak Fah, kalau kata kan dia kau tengah tekan apa butang lift tu kan, lift buka, lepas tu kau masuk. Kau bayangkan lah Aduh. dia pun masuk sekali lah Syul. Bayangkan. Pingsan aku kat dalam. Kan? Tapi itu kalau muka dia rabak lah. Cuma kalau keluar muka macam Kim Jong Un kata. Aduh, pingsan aku. Okay, salam. Depan pintu lift je tu. Pintu lift aku dah tutup. Nasib baik pintu lift dah tutup. Dah nak naik atas, dia ternampak muka dia. Seram tu. Masa kau nampak muka tu, dia memang berdiri tegak je lah depan lift tu. Dia berdiri kat depan pintu lift dia gitu. Dia muka dia pecah separuh. Gila Syul macam tu. Seram kan. Janganlah kena kat aku kan. Allah. Okey Kak Fah, jom kita dengarkan cerita Kak Fah yang kedua. Okey, yang kedua, right. Ni pun sama juga. Tapi ni tahun lepas. Ni tahun lepas. Masa tu aku pun masa time tu off day. Jadi hari tu dalam pukul 9 lebih aku pergi NTC lah, beli barang dengan husband aku lah, beli grocery. Jadi balik tu sampai rumah dalam pukul 11 lebih 12 lah. Jadi pasal rumah aku ni rumah baru, rumah BTO baru, jadi quite sunyi lah daerah ni. Jadi bila aku dah masuk, kita dah ambil barang-barang semua. Kali
husband aku tanya, nak buka pintu dulu, kata dia. Kalau aku cakap, okey lah, pasal masukkan angin kan. Pasal malam berangin tau. Rumah aku depan ni berangin. Jadi aku cakap lah, kita apalah buka pintu dulu lah, kasi masuk angin. Sekali bila tengah buka pintu ni, aku tak tahulah macam pasal aku punya rumah ni betul-betul pintu koridor tu, pintu luar tu betul-betul dekat dengan aku hall tau. Jadi aku duduk kat sofa tu, memang boleh nampak orang lalu lalang kat depan. Jadi tiba-tiba pasal suami aku tengah lagi sibuk kemas-kemas barang-barang tadi kita beli, jadi dia masukkan freezer lah, masukkan cupboard. Jadi aku duduklah sekejap ambil angin kat depan pintu kan. Jadi aku cakap, nanti saya tolong angkat lah, abang masuk dulu. Aku cakap, kata lagi aku, okey lah. Sekali bila tengah ini, aku tengah duduk berkipas ni, tengah lagi tengok handphone. Daripada corner mata aku ni, aku macam ternampak ada orang berdiri tau kat depan pintu tau, macam dia jenguk-jenguk. Jadi aku, apa aku macam gitu. Aku toleh, tak ada. Sekali aku pun, aku diam. Sekali tau, aku toleh lagi sekali, tak ada. Tiba-tiba bulu rumah aku berdiri macam sampai kat tengkuk je lah, terasa kan. Tapi anak aku pula satu ni, anak aku yang besar, dia duduk menghadap aku. Jadi belakang dia tu menghadap pintu. Jadi bila sekali lagi ni, kali ketiga aku toleh, kali ketiga ni baru aku ternampak kat luar pintu rumah aku tau. Aku try imagine bis, kat depan rumah aku, apik. Aku tak tahu kenapa lah, aku nampak memang apik je lah selalu. Tak pernah nampak nyonya. Ni aku nampak apik dah 3 kali aku nampak apik. Yang ini yalah, kali pertama masa yang first episode tu, yang apik tak ada muka tu, apik mata berlubang tu. Betul. Lepas tu yang tadi apik muka pecah. Yang ini apik ni, alamak, aku nampak aku sendiri, nasib baik aku tu macam tergamam gitu. Kali anak aku nampak, pasal anak aku tengok muka aku dah one kind tau. Dia tu, Ma, dia cakap. Kalau aku diam, aku mata dah terbeliak ni. Kat depan pintu aku, apik ni berdiri, tengkuk dia patah, bengkok. Lepas tu kepala atas dia tu macam chip off lah, macam pecah ke apa, aku tak tahu. Dengan tangan dia macam dah terpelekot, dengan kaki lutut dia macam dah loose gitu, macam kaki dia macam pecah sebelah. Begitu lah, lagi berdiri kat depan pintu rumah aku. Aku sambil urut dada tau. Anak aku dah nampak. Anak aku tu, Abah dia panggil bapak dia. Kali my husband keluar daripada dapur, dia nampak muka aku dah pucat ni kan. Terus laki aku tahulah, ni mesti aku dah nampak barang. Dia terus tutup pintu. Begitu dia tutup pintu, laki aku cakap, Ma, nampak apa tu? Aku cakap, tak boleh, nanti cerita. Saya bila dah besoknya baru aku bilang lah, actually aku nampak apa lah. Baru laki aku teringat, tengah lagi hungry ghost kata. Tahan pasal that time masa tu aku tak teringat tau, dia baru 2 hari baru 2 hari ke 3 hari dia ni hungry ghost baru start. Wish. Tapi macam kau cakap lah, asyik-asyik apik je, nonya je bila kan. Itulah, nyonya tak pernah nampak. Selalu aku nampak apik. Aku rasa kalau nyonya tengok kau pun dia geram lah kan. Macam tak boleh ni kan, kena hantar apik juga lah kata. Hantar apik lah, nyonya tak pernah. Kan nyonya pun mungkin tak lawa kot, aku rasa. Itu yang entahlah, tak tahu. Nyonya baik sangat lah tu sebab. Kan kebanyakannya nyonya baik-baik lah kan. Kita ni buat main-main benda ni korang ajar itulah penyanyi cerita. Okey Ghaffar, jom kita dengarkan cerita yang ketiga Ghaffar. Okey, yang ketiga ni yang ketiga ni pasal tuyul. Cantik Ghaffar. Ini adalah yang pertama kali dalam sejarah The Segment ada orang cerita pasal tuyul. Okay. So far tak ada. So far memang tak ada lagi yang orang cerita pasal tuyul ni. Okey, cepat-cepat jom. Okey, cerita pasal tuyul ni, actually cerita ni terjadi masa tu umur aku dalam 13 tahun ke 14, masa tu aku secondary school lah. Jadi masa tu adik aku masih kecil. Adik aku yang bungsu masa tu baru dalam 2-3 tahun. Round dia lah. Jadi masa tu bapak aku kerja malam. Bapak aku bawa lori balik malam. Belum sampai rumah lah bapak aku. Jadi dalam rumah cuma mak aku, adik aku yang kecil dengan yang nombor 2 lah.
Basically masa time tu adik aku semua masih, yang nombor 2 tengah primary school. Jadi yang bongsu tu baru 3 tahun lah. 3 tahun lah dia buat that time. So dia nak susu. Adik aku yang kecil tu nak susu. Jadi mak aku malas nak bawa, malas nak bangun. Mak aku suruh aku bikin. Jadi mak aku cakap, Kak pergi buatkan adik susu, kata mak aku. Habis aku bangun lah. Aku bangun, aku pergi dapur. Jadi masa kata rumah aku dulu rumah 4 bilik lah jadi besar. Jadi dekat tepi pintu masuk dapur aku tu ada satu kabinet, macam orang, kau tahu lah orang-orang dulu kan suka simpan perhiasan kan. Jadi kabinet tu dia macam quite tall jugalah. Jadi aku keluar daripada pintu bilik, mesti nampak tu kabinet. Jadi bila aku keluar, aku ternampak satu budak ni tau. Budak lah dalam bayi-bayi adik aku gitu. Jadi aku ingatkan adik aku. Pasal adik aku masih kecil ni, maaf cakap, dia botak. Budak perempuan lah, tapi dia rambut dia jarang-jarang. Jadi macam botak lah. Budak dia kecil kan. Jadi aku ingat adik aku. Jadi aku cakap, Dek, apa saya kat sini? Aku cakap. Kali bila aku tengok betul-betul pasal adik aku colour dia macam hijau-hijau, macam kulit dia macam hijau green, macam hijau-hijau brown tau. Jadi aku cakap, pasal adik aku macam gini kulit dia. Kali bila aku betul-betul tengok kan, dia punya telinga dia macam pointed. Tu macam telinga elf tu tajam. Macam okey faham. Macam gitu tu. Kali aku ini bukan adik aku ni. Kalau aku yang budak lah, mana tahu kan. Aku pergi tepuk lah benda tu. Aku ingatkan adik aku macam main-main ke apa. Kali bila aku tepuk, benda tu toleh. Kau boleh tepuk benda tu dia toleh. Mata dia merah, bulat besar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Aduh. Aku tu tak pakai mak. Aku pakai gitu. Kali mak aku pun bangun. Aku cakap, kenapa? Kali bila aku dah toleh ke, bila aku dah ini kan, aku macam takut tau, macam dah menggigil. Mak aku tu kenapa? Kali aku tengok pusing balik, dah tak ada benda tu. Kali aku cakap, Mak, aku macam dah nak nangis lah. Kali mak aku kata, kenapa mak? Kali aku cakap, Mak, tak apa-apa lah, tak apa-apa. Aku cakap tak apa-apa. Sekali mak aku tu kenapa? Tak apa-apa aku cakap itu. Kali pergilah mak aku temankan aku buat susu adik lah kat dapur. Dah habis semua. Besoknya aku ceritakan mak aku, nampak benda yang macam ni kan. Kali orang bapak aku cakap apa? Ini toyol ni, bapak aku cakap. Pasal apa? Before that, bapak aku memang pernah ada hilang duit. Tapi bapak aku tak nak heboh-heboh. Pasal tahulah budak takkan kita nak ambil kan. Pasal bapak aku hilang dalam 100 lebih tau. Bapak aku simpan kat dalam macam dia punya tempat yang dia simpan tu. Tak ada orang tahu. Takkanlah aku budak-budak nak ambil kan. Nak buat dia apa. So bapak aku suspect. Actually benda tu memang dah lama ada. Cuma tak nampak lah bapak aku. Kali bila dah berapa lama gitu kan, dapat tahulah bapak aku hantar balik kan. Bapak aku belajar. Bapak aku ni memang boleh belajar. Bapak aku memang ada belajar sikit lah ilmu kan. Jadi bapak aku hantar balik benda ni kan. Dapat tahu rupanya ada satu jiran aku kat tingkat atas yang pelihara toyol. So maknanya yang jiran atas tu sudah hantar itu askar lah, mau pergi angkat barang. Yes, betul. Pasal one of the jiran lah. Pasal apa, bapak aku pun pernah nampak lah. Aku pun pernah nampak lah pakcik ni. Dia jalan selalu macam pelik. Belakang dia pegang, kau tahu lah orang, aku tak tahu lah wallahu a'lam betul ke tidak. Tapi bila dia jalan, dia macam menggendong barang tau kat belakang. Dia macam ada pegang tangan dekat belakang gitu. Macam gitu lah. Tapi bapak aku tahu. Bapak aku pernah cakap kalau nampak orang ni baik-baik, bapak aku cakap itu. Jadi aku tanya kenapa. Bapak aku tu, yang tadi kau nampak kat rumah tu barang dia, bapak aku cakap itu. Ya. So aku rasa yang dia gendong tu benda tu lah, budak tu lah yang dia gendongnya. Itulah dia. Aduh, tapi kan aku pernah dengar satu petua lah orang cakap, aku tak tahu betul ke tak lah. So guys, kalau aku rasa kalau petua aku ni salah, tolong cakap salah. Kalau betul, tolong cakap betul. Okay, tapi apa yang aku dengar, dia kata kalau kata benda-benda macam ni, dia kata kau kena sediakan satu mangkuk kacang hijau, and then benda tu actually bila datang, dia akan main benda tu instead of kena buat ataupun kena curi barang. Itu what I also heard lah, but tak tahulah betul ke tidak, wallahu a'lam. Dia kata macam benda tu akan hayal and dia duduk main kacang hijau tu, duduk main kira sampai dia terlupa dia nak kena buat apa sebenarnya. Betul. Ada yang aku dengar orang kata letak macam cermin kecil lah ke apa, tak tahu. Kan? Aku jarang dengar cerita-cerita toyol ni, kau tahu tak? So bila first time dengar tu, dia macam rasa excited sikit. Kau takut tak? Dia jarang rasa excited. Apa?
Okey Gafar, jom kita gerak dengan cerita nombor 4. Okay. Yang nombor 4 ni actually cerita pasal arwah bapa aku. Okay. Ni pun aku tak tahu kau pernah dengar ke tidak, tapi ni arwah bapa aku dulu lorry driver. Truck lorry driver. Okay. Bapa aku buat trailer. Jadi masa tu that time ni pun masa time ni pun tahun 2000 lebih jugalah. Aku that time kerja petang, kerja pagi, kerja petang, aku tak ingat. Jadi bapa aku masa tu belum sampai rumah. So aku dah balik rumah dulu. On that particular day aku belum sampai rumah. Bapa aku belum balik. Aku dah sampai. Terbalik. Actually aku dah sampai dulu. Bapa aku yang belum balik. Pasal bapa aku that time kena overtime, ada extra container dia nak kena masukkan lah. So bapa aku telefon. Aku ingat bapa aku kat rumah pasal aku nak suruh dia turun, nak ajak dia pergi 7-Eleven lah. Sekali bapak aku cakap, aku belum sampai rumah, kau balik dah dulu. Bapak aku cakap itu. Jadi aku balik dulu. Aku kata okay, tak apalah pak, tunggu bapak kat bawah blok. Aku cakap, bapak aku tak apa, kau balik dulu, bapak lambat. Aku cakap okay lah, aku balik rumah dulu. Aku duduk tunggu dia dekat hall. Ini kali aku pula tunggu bapak aku. Selalu bapak aku tunggu aku kan. So ni aku tunggu bapak aku kat hall. Elok tu bapak dengan anak sama je dua-dua Itulah dia. Sekali tak semena-mena aku tengah duduk, mak aku dah tidur. Mak aku memang early punya ni tau. Mak aku pukul 8 memang dah terus masuk bilik tidur mak aku. Jadi aku dah makan apa semua. Aku tengah tengok TV lah ni. Tengah tengok TV. Sekali aku telefon aku bunyi. Sekali aku angkat bapak aku. Bapak aku cakap aku, kau boleh temankan aku tak? Aku cakap, bapak aku tak pernah umur dia minta teman. Aku tu teman aku pak. Bapak aku cakap apa? Kau stay on the line. Bapak aku cakap, kau stay on the line. Kalau aku stay on the line lah ni. Aku cakap okay apa pasal? Kau berbual dengan bapak je lah. Mak aku telefon tak angkat. Dia cakap, aku tak mak dah tidur. Aku cakap okay, tak apa kau berbual dengan bapak. Aku berbual dengan bapak aku. Kalau aku kat belakang dengar bunyi, kau ni Kak Fah, kau malam-malam kau buat suara macam ni. betul. Aku tu pak, apa tu pak? Aku itu. Aku macam automatik pak. Aku tu pak. Kau janganlah tegur bapak aku gitu. Aku tu aku cakap bapak kat mana? Bapak aku tu ni aku dekat kapak besar belakang ni. Pasal apa? Dulu rumah aku dekat dengan Jalan Bahar Camp. Kalau orang Singapura tahulah Jalan Bahar Camp dekat ni Civil Defence. Dia punya camp tu kat belakang situ tau. Jadi dekat tepi camp dia tu ada satu kapak khas untuk lori-lori besar. Jadi rupanya bapak aku baru park lori. Jadi lepas tu memang gelap office. Memang gelap. Dia kalau dah malam dia memang after 10 ke after 11 lampu dia dah off. Jadi bapak aku tengah jalan keluar ni pasal bapak aku nak cross the road nak pergi kat blok aku lah kan. Jadi bapak aku tengah dekat tanah lapang tu lah, macam ada satu tanah lapang jarak tu. Jadi baru rumah aku lah. So bapak aku cakap, aku tengah kat tanah lapang ni, yang kau pergi tegur kenapa? Bapak aku cakap, manalah tahu kan, aku tak tahu apa, aku tak tahu bapak kat mana. Aku cakap, aku tengah kat depan ni, tengah jalan tu. Lepas ni kalau dengar lagi kau diam aja, bapak aku cakap tu. Kalau aku okey. Kalau aku berbual, bapak aku berbual. Di kat belakang bapak aku dengar orang panggil Din dia gitu. Bapak aku tu diam. Aku pun diam lah. Aku dah terdiam. Aku dah kata ya Allah. Kalau aku cakap bapak aku, pak nak aku keluar tak? Dah nanti kau tunggu je. So sekali dengar lagi tu Husin dia panggil. Lama bapak aku punya bapak aku cakap belum rumah aku berdiri ni. Bapak aku cakap itu. Aku cakap, pak jangan toleh pak, nanti kan. Tak ada bapak aku cakap tak ada. Bapak aku cakap itu tak ada, dia takkan kacau aku. Bapak aku tu dia lagi sekali tau bunyi the third time. Bapak aku tu apa lagi, baca ayat kursi, bapak aku azan. Baru lepas tu bapak aku tu kata, kau nak keluar, kau keluar sekarang, aku kat bawah blok. Bapak aku cakap. Barulah aku keluar dengan bapak aku. Tanya bapak aku dah jangan tanya, kau tunggu besok pagi. Yalah, besok pagi baru bapak aku cerita. Rupanya masa dia nak keluar daripada tu kapak, dia rasa ada benda macam tap macam terbang kat belakang dia tau. Jadi bapak aku diam pasal bapak aku tak nak toleh. Bapak aku diam, bapak aku isap rokok macam biasa lah, jalan. Kali bila part yang dia mengekek tu, aku pula pergi tegur. Itu yang dia terus ikut bapak aku all the way. Aduh, ya.
Tu bapak aku marah aku. Kau pergi tegur pula, bapak kata. Manalah aku tahu, aku cakap. Masa Ya ingat tu. kan macam bunyi dia kek gitu. Bapak aku. Bapak aku cakap, dia memang dia dapat taji kat belakang aku tu bapak aku. Jadi malam tu memang kau tak pergi 7-Eleven lah malam tu? Pergi pasal itu sebab bapak aku tak balik rumah dulu. Bapak aku suruh aku turun. Dia ni dengan dia lah pergi 7-Eleven. Oh, pergi juga ah. Pergi juga pasal bapak aku memang kalau ada apa-apa ikut dia takkan balik rumah. Bapak aku akan terus ke mana-mana lah. Jadi benda tu tak ini sangat. Kan. Okey, jom kita gerak ke cerita penghabisan, cerita yang kelima. Okey, yang nombor 5 ni actually ni cerita pasal rabbit. Okey. Ni lagi satu hal. Bapak aku dengan aku, kita memang dulu ada pelihara rabbit lah. Rabbit. Jadi, Arnab. Okey. Arnab ya, rabbit. Arwah bapak aku panggil Mermot. Aku tak tahu kenapa dia panggil Mermot. Mermot? Jadi Mermot. Aku tak tahulah, tapi but there is a name of Mermot. 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 Kalau Mermot. Dia macam adik-beradik rabbit jugalah, but different kind. Okay. So hari tu that time aku keluar dengan bapak aku. Kita orang pasal that time aku pergi, kau tak silap aku that time kita pergi JB, masuk JB rumah arwah bapak aku punya pakcik lah dekat kampung Majidi JB tau. Jadi pasal bapak aku kadang memang jumpa pakcik dia lah. So sambil isi minyak tu pergi rumah pakcik dia. Jadi aku temankan bapak aku. Pasal mak aku that time pergi belajar agama. Jadi aku ikut bapak aku. So lepas balik tu kita sampai Singapura dalam pukul 11 lebih gitulah. Sekali daripada second link tu bapak aku terlajak satu punya exit tau. So bapak aku nak kena patah balik ke depan, nak kena U-turn baru masuk balik kat tempat exit yang kat rumah aku ni lah. Jadi bapak aku ni masa tengah nak masuk exit yang ke rumah aku ni, tiba-tiba depan expressway ni, kau imagine daripada dekat expressway ni pula, expressway tu betul-betul dekat dengan pusaraman, dekat kubur situ tau. Okay. Pasal rumah aku kan daerah Jurong situ kan, dekat Jalan Bahar. Jadi bapak aku daripada jauh, Mermot bapak aku cakap itu. Setelah aku cakap, mana pak? Mana ada rabbit? Aku cakap kat depan. Tu Mermot bapak aku cakap. Anak ambil cepat turun bapak aku kata. Pasal dia kat main road expressway, jadi dah banyak kereta lalu lalang lah. Tapi malam dah tak rapat sangat lah pasal dah malam kan. Jadi kereta tak berapa busy now tau. Jadi bapak aku berhenti kereta ni tepat tepi expressway lah. Jadi aku nampak rabbit tu daripada kat tengah tu dia lompat bagi kat tepi yang tempat expressway, tepi yang kita berhenti. Kali bapak aku pun keluar lah. Aku dengan bapak aku keluar kereta. Kali bapak aku cakap, Papa tu masuk kat situ cepat. Dia masuk kat belakang sini bapak kata. Dekat bawah bush ni bapak kata. Kali aku, betul lah kat Singapura kan tepi-tepi road tu kan banyak bushes kan. Jadi aku ni masuklah dengan bapak aku dekat tepi bush tu. Pasal apa? Dekat tepi bush expressway tu pula bawah tu macam dia macam bukit. Lepas tu bawah blok rumah orang tau. Pasal ada rumah orang menghadap expressway kan. Jadi bawah tu dah bukit terus rumah orang lah. Jadi aku cakap, Pak, mana pak? Rabbit ni tak? Ada ni, cepat ni bapak aku. Bapak aku nampak benda tu. Dia lompat. Setelah aku ternampak, bila aku dah ternampak, aku kejar lah rabbit tu aku kejar. Aku kejar. Sekali aku ternampak dia lompat. Rabbit ni lompat betul-betul kat belakang satu pokok besar tau. Pasal kat expressway ada pokok besar bawah, betul-betul dekat rantai lampu. Sekali bila aku nak pergi dekat tu pokok, dah nampak tu rabbit tu dah lompat kat belakang pokok tu kan. Aku dah, pak ni pak, sini pak. Kecoh lah ni dia beranak kan nak cari rabbit. Sekali tiba-tiba bapak aku, jom, balik. Bapak aku pergi. Sudah, bahal pula ni. Kali rupanya aku tak nampak, bapak aku yang nampak. Bapak aku dah. Bapak aku jangan kejar, biar tu rabbit, biarkan. Bapak aku cakap. Kali aku dah, pasal rabbit tu betul-betul dah dekat dengan aku. Sekali aku cakap, pasal bapak aku ni, pak, rabbit tu kat belakang pokok. Pasal aku dah ternampak ekor dia gitu. Bapak aku kata, sudah. Bapak aku dah pekik. Mari sini. Kali bila aku
nak toleh. Aku dah toleh kat bapak aku gini. Bapak aku kata, kau jangan toleh balik. Bapak aku kata itu. Yang aku ni kali aku pun gatal. Aku pergilah toleh. Kau tahu Pis, kat belakang pokok tu gula-gula. Aduh, mak ai. Bukan rabbit. It's actually gula-gula. Bapak aku dah pakai pasal expressway kan bising. Aku dah cakap jangan toleh. Cepat. Aku apa lagi tu, aku lompat. Betul tau, atas bush tu kan tinggi. Aku tu apa lagi Pis, lompat daripada dekat bush tu. Aku tu kelang kabut dengan bapak aku. Bapak aku dah sampai kat pintu kereta ni. Aku tu lompat daripada situ. Apa lagi cepat. Ni dua beranak punya hal. Masuk kereta, bapak aku berdusut macam nak mampus. Kita pergi mana tau? Last tak balik rumah. Kita pergi lepak kat Teh Tarik. Aku ingatkan pergi 7-Eleven lagi. Pergi lepak kat Teh Tarik. Padahal muka mermot. Dalam kereta berbakul-bakul aku kenakan bapak aku. Banyak bapak ni mermot. Itu bukan mermot lah tu. Itu entah apa. Entah kita nampak macam rabbit. Bapak aku tu, itulah. Aku pun nampak mermot. Aku nampak dia lompat-lompat. Rupanya bukan mermot lah. Bapak aku tu. So basically benda yang korang kejar daripada awal tu bukan mermot lah. Bukan. Tapi dia bentuk macam rabbit. Cuma dia lompat dekat expressway tu. Memang rabbit. Kita nampak memang betul rabbit. Kali bila dia dah masuk kat belakang pokok tu, itu yang bapak aku tak nampak. Gula tu, aku tak nampak. Apa bapak aku dah cakap jangan toleh, yang si gatal ni gitu toleh. Ambil kau. Itulah dia. Kalau tak gatal bukan Kak Fah nama dia. Tapi nasib baik, aku cuma nampak kepala, tak nampak muka. Nasib baik. Nasib kau baik. Kau memang berbakut lah bapak kau kena dalam kereta tu. Dua-dua beranak kan, menggigil 2 ekor kan. Bapak aku sampai nak kelajak bawa kereta. Aku tu pak sabar. Nanti kan kita 2 ekor beraccident kat sini. Nasib baik tak terjadi apa-apa Tu pasal. Tapi lepas tu kita dah relax, dah minum. Bapak aku dah minum kopi, aku dah makan apa semua kat Teh Tarik kan. Tu lepak sekejap. Tu bapak aku tu, nak balik ke tak Kata bapak aku, bapak nak tunggu sampai subuh ke juga. Tak payah, aku kerja tu aku. Adalah okay dah, tunggulah. Tapi tu lah bila fikir-fikir balik macam seronok bila ada pengalaman ataupun orang kata memori macam ni dengan arwah ayah you kan. Memang. Rasa macam banyak aku dengan arwah bapak aku lah paling kecoh je. Dan itulah bila aku dengar cerita kau daripada awal, daripada episod 1 sampai lah sekarang aku dapat rasakan yang your relationship with your father macam very very, very close lah betul memang. Kan? Tapi my mother ni sangatlah, pasal mak aku benda-benda gini dia tak suka nak layan. Selalu bapak aku je. Dapat pula anak kepo macam kau, habis. Itulah. Aduh. Itulah. Okay lah Kak Faz. Thank you so much Kak Faz sebab sudi kongsikan cerita dengan the segment. Okay Kak Faz, sebelum kita gerak ataupun sebelum kita settlekan dengan kita punya podcast ni, do you have anything to say to your fans ataupun yang siapa-siapa yang tengah menonton the segment ataupun apa-apa yang kau nak komen ataupun any feedback, any advices yang kau nak bagi kat diorang, go ahead. Okay, so far tak adalah. Cuma saya nak cakap kita ni kita ni walaupun jauh Singapura, Malaysia, tapi kita tetap serumpun, okay? Yep. So kalau ada apa-apa komen yang negatif tu, janganlah kan. So kita ambil lah apa-apa, jangan ambil komen negatif lah, tak suka. So kita kalau tak suka dengan ni cerita, just move on, just don't listen ke apa, tak perlu nak kasih negatif ke apa komen kan. Pasal nanti macam kata orang, memburukkan diri sendiri kata orang gitu. Itulah dia. Jadi kita betul. Jadi apa-apa kekurangan daripada my side, minta maaf, minta ampun kan. Jadi sama jugalah. Gitu. Dan juga jangan lupalah SOP, jaga diri baik-baik, jangan lupa ubat, vitamin semua. Mudah-mudahan satu hari ni COVID ni dapat jugalah kita lenyapkan InsyaAllah kan. Tiba-tiba aku macam sedih pula kau punya komen-komen ni. Tiba-tiba emosi pula Tapi macam bagi aku rasa benda tu is a normal routine lah Kak Fah. Sebab untuk puaskan hati semua orang tu bukan senang kan. And aku rasa benda tu macam agak impossible lah untuk puaskan hati semua orang kan. And in fact perjalanan The Segment dari dulu sampai sekarang ada je komen-komen yang negatif, yang komen-komen yang orang kata berbaur unsur-unsur macam
tak puas hati dan sebagainya. Ada, memang ada. Tapi itulah, aku just Tapi keep it. kita just take it as positive lah. Correct. Kan, aku just take it positif. Paling-paling tidak pun aku tekan love je kat dia. Kan, aku tak komen apa-apa pun. Sebab you know, mungkin diorang tak tahu macam mana pencerita macam aku, macam kau, macam orang-orang lain juga kan, macam mana kita nak bercerita. Diorang mungkin tak tahu dia punya experience kan. And diorang pun mungkin tak tahu macam it's very very hard untuk the segment bangunkan channel ni, dan it's very hard untuk the segment kumpulkan semua subscriber dan kita jadi macam sebagai satu family yang besar kan. Sebab betul. Macam sekarang pun kalau kau perasan dekat dalam Discord pun kita dah ada lebih kurang dalam 600 members kan. And 600 members aku rasa is quite huge family lah for the segment. Banyak orang support the segment kan. Tapi itulah macam negative comments, aku rasa benda tu tak boleh lari lah Kak Fah. Silap-silap lah video ni pun mesti ada juga, ada 1-2 orang yang memang akan tinggalkan negative comment ni, mesti ada kan. Ya, mesti ada. Tapi ya, kita just take it as positive lah kan. Kan, tak boleh nak buat apa Kak Fah. Tapi macam for me Kak Fah, kalau let's say ada any negative comment ataupun negative thoughts about you, about the segment ataupun about anyone else, kita maafkan je lah Kak Fah. Kita just move on. Kita just jalan terus je lah Betul. Okey lah. Alright, kepada sesiapa yang ingin kongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. And also The Segment, aku nak jemput korang untuk join the Discord channel, The Segment Discord channel. Okay, dekat dalam tu aku ada Kak Fah, aku ada ramai orang dekat dalam tu, ramai subscriber dekat dalam tu. And kita orang ni sebagai orang kata seolah-olah macam one whole big family lah sebenarnya kat dalam tu. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, and insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.